الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada peminat-peminat atau yang bersama kami dalam ruangan pada hari ini. Pertama kali marilah kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, segala rahmat, segala pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat menyelamatkan kita, dapat menyuburkan iman kita, dapat mensehatkan badan dan kedudukan kita, kerana hanya sahaja itu tertentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu marilah sama-sama kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jadi hidup kita masih segar, masih kuat untuk kita sama-sama menunai ibadat, menunai keabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak mungkin, sekuat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Assalamualaikum Ustaz Daud, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan bicara bersama dalam ruangnya masalah akhlak. Yang mana kita telah lalu pada perbincangan kita pada kali yang pertama dulu tentang kita kata pengertian akhlak, supaya kita boleh gambar kata akhlak hakikat sebenarnya betul mana. Sudah alhamdulillah kita jelaskan. Kemudian kita sudah beri panggil latar belakang tentang kelebihan akhlak. Bagi siapa yang ikut dapat kita tahu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa hadis bersama dengan tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Begitu juga akui Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran pada beberapa ayat. Dan sebab apa kita kena akid contoh daripada Rasulullah? Kerana kita yakin kata Rasulullah adalah orang yang utama, orang yang paling sempurna dari segi akhlak. Untuk jadi tauladan kita selaku umat dia ni, kena ikut, kena turut, kena jejak langkah akhlak Rasulullah, barulah kita selamat. Barulah kita dikatakan kita orang agama yang berakhlak. Tidak kita nak tumpu pada pihak mana. Kalau tak ada Rasulullah susah juga. Masing-masing makat tupu, dia tengok kitab tu, tengok agama tu, tiru agama tu. Tengok agama ni, tiru agama ni. Tapi masya-Allah, alhamdulillah nasib baik kita Allah Subhanahu Wa Taala utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh qudwah yang paling sempurna, yang paling komplit di segi setiap juru hidup. Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini insya-Allah kita akan bentai selanjutnya tentang masalah pengertian kita tahu dah. Kelebihan tentang akhlak kita lebih tahu, kita sudah tahu lebih kurang. Dan kita akan bentai selanjutnya insya-Allah. Hari ini kita mai tengok tentang masalah cara mana kita nak nak kita sendiri nak berakhlak. Kena buat macam mana? Bukan akhlak ni mari setiap orang. Orang biasa juru, alhamdulillah lah juru satu segi. Ya. Bagi orang tak juru ni, ya kena buat juga, nak kena cari tepat juga, nak cari sumber juga nak dia akhlak mulia. Nah, boleh itu panggil
agama kita ni Allah ada dasar banyak cara untuk nak menghasilkan akhlak mulia, akhlak baik. Panggil perangai molek tu lah. Dan lalu tu insya-Allah hari ni supaya cuba Ustaz Daud boleh bersama kita dalam membetulkan cara-cara untuk kita nak menghasilkan akhlak yang mulia untuk diri kita, untuk keluarga kita, terusnya untuk bela ketinggian agama kita. Kerana agama kita memang yang mulia dah. Tapi apabila kita tengok umat dia tu, penganut agama tu, Allahu Akbar. Nah, wasapa munaulah Islam dengan sebab perbuatan umat dia. Lalu tu kita nak akid tarah kita betul mana. Kena ada cara dia. Cuba insya-Allah Allah Ustaz Daud boleh kita kata betulkan masalah ini dapat kita tahu bersama insya-Allah. Terima kasih. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ustaz Abdul Aziz dan juga pada sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, terlebih dahulu kita sama-sama bersyukur yang mana Allah Subhanahu wa taala beri masa, beri peluang kepada kita. Sekali lagi kita boleh berjumpa dalam loop online, dunia online kali yang kedua, siri yang kedua dari perbicaraan kita sehubungi dengan akhlak ataupun perangai ataupun budi pekerti yang Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tuanya. Allahu Akbar. Kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala sebagai tuan kepada agama al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah hanya tunggal satu saja, ialah agama Islam. Dan dalam ajaran Islam, Masya Allah, kalau kita tengok mempunyai akhlak. Semua ajaran Islam adalah ajaran yang mengatur hidup manusia supaya nak membawa manusia bukan sekadar hidup di dunia, ada kesenangan, ada kemenangan. Mi kuam suk. Bahasa kita panggil kata sempurna dalam hidup kita. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala juga nak kita hidup di alam akhirat, hidup yang mulia. Sebab tu kalau kita tengok sejak daripada 1400 tahun lebih dah, Islam ajar kepada kita semua ajaran yang datang daripada Allah, Tuhan yang menjadi makhluk. Allah, kita di antara makhluk Allah, dan sehubungan dengan manusia inilah Allah Subhanahu wa taala ajar dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala betul didik akhlak. Kalau Islam ajar, berarti kata semua benda yang hak datang daripada Islam itu adalah baik belaka. Ustaz dah. Saya nak banding mudah-mudahnya supaya dengan Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi perakat an-nikahu sunnati, perkahwinan adalah sunnahku. Jadi apabila nikah sunnah Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun telah cerita bahwasanya orang hak tak nikah, faman raghiba an sunnati falaisa minni, bukan di kalangan umatku. Allahu Akbar. Nak ayat kata Nabi murih mana orang tak nikah. Sebab tu laki mana Ustaz dah, agama mana hak tak ada perkahwinan batin, bahwa batilatun.
batil, tak betul. Jadi nak ayat tu agama mana kalau lah kita tengok suruh nikah jate sama jate fahiya batilah, batil juga. Nikah tino sama tino batil. Ataupun tak ada tak tasjid, tak menggalak suruh nikah batil juga. Nak ayat kata Islam, masya-Allah. Sebab apa? Sebab sunnatul kaun. Orang yate ya kena hidup, nak jadi tenir di dunia ni, ya kena ada isteri, ya kena ada perempuan yang menjadi kawan dalam hidup dia, berkongsi dalam hidup dia. Jadi nak ayat kata ni Islam. Jadi kalau kita tengok ada laki ataupun dia soh orang yatim nikah sama orang yatim, sebab dia kata dunia lah ni manusia ramai. Ni kaum kit dia ataupun dia panggil tak perkira dia. Jadi dia kata bila manusia ramai, kalau orang tino orang yatim duk menikah supaya Islam, secara dunia dia penuh dengan manusia. Subhanallah. Tapi cuba kita tengok. Kalulah peraturan daripada manusia ya jadi kan? Ya tak betul nah. Jadi kita tengok lah ni, bawa mari COVID corona. Lah ni kalau kita tengok dalam berita dah 90 juta dah ustaz hak mati. Nak ayat kata bukan mati, hak kena penyakit dah. Hak kena penyakit 90 juta. Hak mati itu berjuta lebih. Allahu Akbar. Nak ayat kata Ya, Allah Ustaz, Subhanahu Wa Taala. Suara kita dia gendala sikit, dia tak cerak sikit. Tu. Jadi suara dia tak bersih mana. Ala kulli hal kita kata Ya. Allah Subhanahu tu alhamdulillah. Pada kurang mana kata agama Islam ni. Ya. Allah Subhanahu Taala penting kita kata kalau tengok segi menutupi nafsu pun. Ya. Allah SWT kepentingnya juga. Tapi semua tu kena di atas jalan atas rate atas panggil garis dia lah. Ya. Kita kata tu ni atas Islam bukan benda perkara biasa yang memberi manfaat umum tu jelas dah. Hanya menutup nafsu, memuaskan nafsu. Bahkan kita kata ada segi syarat. Kita kata segi syarat. Tak puas orang dua, tiga, empat. Panggil Tuhan panggil izin siapa tengok tu. Ini Islam. Lalu tu marilah kita tengok kesepenuh Islam kita yakin. Kita kena yakin atas Islam ni sepenuh sungguh. Sepenuh sungguh. Di setiap penjuru hidup kita gerak kat mana ada Islam dia panggil wak batas wak garis. Ya. Lebih lagi bak akhlak. Dan akhlak ni lah boleh adalah satu perkara boleh menandakan ketinggian seorang itu ataupun mundur seorang itu. Ya. Dan bab akhlak ni. Lalu tu apa yang penting kita kena ngaji bab akhlak. Dan kita ngaji dah alhamdulillah lah. Tapi tambah lagi. Dan rasa dia bab agama ni kena baru semua. Dia kena tawasi. Dia kena nasihati apa yang tegar menegar. Kerana apa yang tabiat manusia dia terlupa. Dia terlupa. Bahawa cara terlupa tersabit tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ad-dinu an-nasihah. Sesungguh agama hak sungguh hak sana kena nasihat gimari. Ini di antara cara itu kita nak menasihat untuk nak akid semula apa yang tarah kedudukan kemuliaan umat kita melalui cara hidup digerak-geri dan tikah laku perangai insya-Allah. Ustaz cuba kita tengok cuba kita tengok cara untuk nak menghasilkan akhlak tu betul mana kata? Ya. Cuba Ustaz betul tengok cara mana. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Akhlaqul Fadilah bagi Fadilatul Syekh Abdullah bin Daifillah Ar-Ruhaili. Jadi dia kata dia kata ahammut turuki iktisabil akhlaq al-hamidah ma yali. Jadi sepenting-penting jalan ataupun cara yang kita nak hasil nak dapat akhlak yang mulia ni, dia ada beberapa poin, ada beberapa perkara. Selagi akan datang yang nak kecek.
Cuba dalam kita pembicaraan kita ni insya-Allah kita dalam nak tumpu pada kita apa ni al-akhlaq fadilah Syekh ya. Ruhaili sebagai sumber rojak ke lah. Lepas tu kita nak campur dengan apa ni kitab-kitab lain, dengan fikrah lain, Ya. dengan apa ni kenapak ke lain ni insya-Allah. ya. Campur je mari. Ya, salah Ustaz. Jadi dalam kitab ni dia kata yang pertama penting, yang penting sekali sabit ya tak pala robok hak ni lah. Dia kata ma'rifatul ahkam syar'iyyah fil muamalat wal ahkamil akhlaq. Allahu akbar. Jadi pertama kali kita kena tahu rasio ataupun khilaf kebaik ke hukum syarak di segi muamalat. Muamalat ni iaitu pergaulan lah, ilmu pergaulan ataupun sosial. Sangkum. Muamalat ni hablum minan nas. Jadi hubungi manusia sesama manusia. Jadi nak ayat kata Islam ni bukan kata hablum minallah saja dak. Hablum minallah wa hablum minan nas. Lepas tu bab muamalat kita dengan sesama manusia ni adalah laik dalam perbacaraan hak Tuhan ajar dalam Quran dia, dan hak Nabi SAW ajar dalam sunnah dia. Masya Allah. Lepas tu wa ahkamul akhlak. Tak dah. Jadi hukum sehubungan dengan kelebihan akhlak yang mana pada perbicaraan kita kali yang telah lepas kita telah waktu baik keluar sehubungan dengan fadilatul akhlak. Maka berasa kata sekali lagi masalah bab akhlak ni. Masalah bab akhlak ni ya perkara penting supaya kita ceritalah. Hatta dalam Quran sendiri pun. Kalau kita tengok dalam Quran Rasulullah, masalah bab akhlak ni banyak sekali. Dalam Quran ada bab akidah, bab sakut masalah bab ibadat, bab pergaulan akhlak, lepas tu kisah-kisah, tu apa panggil butir asasi dalam Al-Quran. Tapi bab akhlak ni mengikut ada ulama kaji kata akhlak ayat-ayat sakut bab akhlak ni sampai 1500 lebih. Masya Allah. Dan itu penting tak penting akhlak Allah Subhanahu Wa Taala wika pentingnya bab akhlak. Karena akhlak ni boleh tunjuk hakikat Islam. Ibadat ni barangkali pribadi seorang ya dengan Tuhan, ya dengan dengan pribadi dia. Bab ibadat ni sekadar kita kata tak sampai 40%. 4%, 5% je. Dalam Quran sebut bab ibadat. Cara semaya, cara puasa, cara haji, cara tu ni zakat di antara 4% je. Akhlak ni 24% atau 25%. Allah ni kata pentingnya akhlak. Lalu tu hukum-hukum bab akhlak ni pentingnya kita kena tahu benar lah. Ya, salah Ustaz. Ya. Di antaranya cuba kita tengok hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa su'ila an aktsari ma yadkhulun nasun naro faqala al-famu wal farju. Rawahu Tirmizi. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebab gapo manusia banyak masuk neraka. Jadi dulunya ditanya sebab nak Allah wa husnul khuluq. Hadis ni ada ada karakter. Sahabat tanya tentang sebab kebanyakan manusia masuk syurga pasal mana? Kebanyakan orang masuk neraka pasal mana? Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri penjelasan. Kalau masuk syurga ni hari tak tahu dah lebih kurang dulu kata akhlak mulia sebagai pengulu politikah laku dia. Hal ni banyak sebab kebanyakan manusia masuk neraka ni yang apa yang dibetul oleh Ustaz. Cuba Ustaz. Ya. Nabi ayat kata banyak manusia masuk neraka punca sebabnya adalah mulut dan juga parak. Allahu akbar. Ni hak ni apa ni ilmu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-famu ni makna apa? Makna mulut. Mulut ni
iaitu lidah lah. Lidah yang ada dalam mulut tu. Jadi nak ayat kata dalam satu hadis lain ustaz dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala wi Nabi perakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amuduhu wa dharmati sanamihi. Jadi Nabi tanya, adakah aku mu ingin ke aku nak cerita pada kamu gapo jadi kepala. Kepala tu gapo dan tiye tu gapo dan juga goh. Goh ni hak tinggi sekali lah. Gapo. Qultu ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Lalu sahabat Nabi sore tu dia kata Rasul amri al-Islam. Kepalanya adalah Islam. Nak ayat kata Islam ni merupakan kepala ni. Orang hak mengucap 25 syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya ada kepala lah. Kalau orang agak ada kepala lah, pentinglah kepala tu. Wa amudihi as-salah. Tiyanya adalah semaya. As-salah. Allah nak ayat kata semaya ni penting. Semaya ni adalah tiye dalam agama ni. Jadi Nabi ayat kata wazir sanamihi wazur mati sanamihi al-jihad. Dan juga goh. Goh kalau utuh gak gapo hak duk di antara gapo di tekuk ya tu hak tinggi tu dia panggil goh dah. Goh. Ayat kata dalam ajaran Allah ni kepalanya Islam tapi hak mocok kalau bukit ya ada pocok ya. Pocok tu adalah al-jihadu fi sabilillah. Allahu akbar. Lepas tu Nabi kata lagi, qala summa qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Allahu akbar. Nabi ayat kata mu ingin hendak nak tahu. Aku nak ayat satu perkara yang boleh membinasakan semuanya itu. Allahu akbar. Ni nak ayat kata besar benda ni. Sahabat Nabi sore tu dia katakan fakultu bala ya Rasulullah. Pas Nabi dia katakan Nabi dia pegang lidah dia. Fa akhadha bilisanihi. Nabi dia pegang lidah dia wa qala kuf alaika hadza munjago ni. Nabi royak kata munjago hak ni. Telah mana Nabi pegang Nabi masalah lidah ni macam kita bincang masalah lidah. Lidah mana percakapan lah. Percakapan tu kata kita Allah tubik daripada kita anggota ni Allah tajam lah. Kita satu anggota halus ya. Tapi dapat merosakkan amalan kita, dapat merosakkan kedudukan kita, dapat merosakkan pergaulan kita dalam masyarakat boleh dengan sebab lidah. Di antara sebabnya di antara bohong, mengupak, caci, panggil tu di antara amalan lidah. Itu panggil kita bahaya. Lalu tu kita kena tahu juga. Panggil amalan lidah hak Nabi suruh pergi, suruh jaga, suruh panggil tahan tu daripada nama tu. Hak tu perlu kita kena tahu. Dah salah Ustaz. Jadi nak ayat kata lidah ni besar Ustaz dah. Dan kalau kita tengok hak duk berlaku penuh dalam masyarakat lah ni kadang-kadang laki bini duk cerai dah. Hak duk berlaku bergodeh berkatok mari daripada lidah. Lidah yang tak bertulis. Yang hak kita paling sedih sekali Ustaz dah learning dalam dunia learning ni. Siapa kedai kopi. Duk dalam kedai kopi, puak duk dalam kedai kopi ni kadang-kadang ia berani mengupak kepada tok guru Ustaz. Allahu akbar. Berani. Nak ayat kata dia tak ada mengaji. Tapi pandai dia duk bila babo ni masya-Allah, babo tu gitu, ustaz ni begini, doktor ni kalau begini subhanallah. Ni orang panggil tak duk mengacau nah. Ya tak ada ngaji, baca kuliah tak suk nah, lam ya kuning pun tak suk. Tapi giduk kecek, giduk komen, babo hok duk dalam TV tu tak kenanya begini. Subhanallah ni. Hak ni lah Allah Taala ayat kata hak duk makan daging, makan racun.
Atau bang bahaya. Makan Bahaya lidah ni kita Ah, dapat bahaya. Ya, ya, semua ya. kita boleh tahu. Ya. Semua kita dapat serta belaka. Atau bahaya lidah setamanya. Segi kebaikan memanglah. Segi kebaikan memang banyak sekali lah. Ya. Amalan melalui lidah tu Allah bila tak habis. Tapi hak kita kena jaga, hak Nabi kata kuf an hadza tu, jaga pasal mana. Salah Ustaz. Ya, lepas tu sahabat seorang tu dia tanya, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bih. Allahu akbar, ni mujur sahabat tu. Ya hidup kacau, hidup apa? Hidup terik Nabi dah, hidup pas soso Nabi dah ajar. Dia kata sungguhnya kami ni dia ambil dosa dengan sebab kami kecek kerana ya Rasulullah. Jadi lidah kami hadap tutup, hadap jetak. Hadap waktu baik cerita, duk royak, duk mengupak ribah bahon semua tu, dia ambil salah oleh Allah kerana Allah ni nak ayat kata sahabat ni ya supaya kita lah. Ya bukan ada lain. Jadi bodoh ya dengan Nabi royak bahayanya lidah, ya kata begitu. Nabi kata sakilat ka ummuk wa hal yakubbun nasu finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim, rawahu Tirmizi. Allahu akbar. Nak ayat kata Nabi ni pelik lah. Nabi kata seolah-olah Nabi ayat kata sakilat ka ummuk ni jumlah ni orang Arab biasanya supaya hege. Jadi gapo lagi dah, tak ada kena dak tanya dah lah. Seolah-olah Nabi nak jawab kata manusia dia heret kepala dulu turun pada api neraka. Heret susah turun kepala dulu, hidung pas bawah. Ustaz dah pergi pada api neraka. Illa hasaida hadis ni yang Ustaz cuba nak saya kata akibat dia. Ya. Akibat nak hari akhirat lah. Sampai tu mana kita kena yakin segi akhirat. Bahawa kita yakin akhirat tu, hak kita buat dalam ni, dia akan siapa ada ni. Bukan mana buat hanyut dak. Ya. Nah, cuba Ustaz. Ni nak ayat kata gapo? Nabi gamare kepada kita bahawa akhlak yang buruk, perangai yang tak molek ni, jadi mulut tu jadi telinga tu jadi dua apa sekarang. Ya suruh kita dengar tu banyak. Jangan duk wican banyak. Dengar tu buat telinga dua, ya suruh dengar banyak. Mulut ni suruh duk dia. Jangan gaduh kecek. Sebab apa? Sebab kalau kita kecek banyak, ya salah banyak. Dan salah banyak, ya wican, benar wican. Learning Ustaz nak ayat kata ada dalam TV satu benda yang kita berasa Allah nak ramai dah, kita ramai dah. Tak happy lah, kita tak happy. Kalau kita dengar gapo ya panggil ta sangkrakse. Ni Ustaz sangkrakse ni lagu mana? Kadang kalau nak kamu baloh dengan darah. Lepas tu gak pakak duk waktu baik. Gapo yang panggil kata? Waktu baik live, waktu baik gapo hot ning kata gini, hot ning kata gini. Subhanallah. Tengok ya panggil kata sangkrak se. Apa boleh sangkrak se? Nak wi laku, nak wi kata dalam berita ni kalau tak ada baloh, tak ada kelahi di antara orang lebih wasa tak sedap dengan berita. Jadi sangkrak se ni satu benda hak ada berlaku dalam dunia lah ni. Ni di kalangan darah lah. Hak nak kamu. Subhanallah. Allahu akbar. Wa'alaikumsalam. Ustaz dah. Ni nak ayat kata. Jadi ma'rifatu. Sekarang ni berlaku sungguh dalam masyarakat dah. Dalam masyarakat kita berlaku. Sebab kita ikuti berita, ikuti panggil kemajuan berita dalam sosial, dalam Facebook, dalam YouTube baik. Itulah panggil satu segi demo buat seganja ada kan untuk menghasilkan kita faedah. Tapi tengok segi masyarakat pecah. Allahu akbar. Ya sungguh. Dah pecah pula dengan sebab ni. Sebab kita kata ni kata patak pakat lepas pada tu pakat ada puak. Ya. Puak birunya. Puak hitamnya. Pakat ada puak. Itu kita takut. Tapi Islam hari ni ya nak jaga dia awal lagi. Jaga mulut. Jaga farakmu. Mulut jangan kecek gaduh.
Jangan duk kata kat orang, jangan duk cicir, jangan duk cucur, jangan duk ngupak. Tu Islam siapa Nabi kata Allahu Akbar. Ngupak kat orang ni sebab banyak kita tahu lah dah. Dan ngupak kat orang ni supaya kita makan daging sesama, daging orang mati, daging manusia mati. Pia tak gamuk okey. Daging manusia tak ada manusia ni. Dan siapa tengok tu. Lepas tu mana tu kita wasalah. Perkara hak paling susah sekali, paling kita kena bakar tenaga sabar banyak sekali, iaitu nak jaga lidah ni. Nak jaga lidah. Nak jaga lidah, nak jaga sabar. Panggil min as'abi anwa' as-sabr. Sepaling-paling jenis sabar. Dan lalu tu Rasulullah jaga, benar-benar suh jaga. Lalu Rasulullah kata man yadmun li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admun lahu al-jannah. Siapa boleh jamin kepada aku perkara yang ada di antara dua janggut mana janggut lewat bawah misal atas lah, iaitu lidah. Lidah. Nascaya dan dapat boleh jaga di antara dua paha dia, iaitu farak lah. Hawa nafsu. Farak ni hawa nafsu. Nascaya aku akan jaga, aku akan jamin dia akan syurga. Itu natijah. Memanglah sebenarnya benar-benar kita kena tahu. Ini baru satu anggota ya. Dapat anggota lain lagi. Perlu kita kena ngaji, perlu kita kena dengar. InsyaAllah pengajian kita tak ada tujuan lain untuk kita nak baiki diri kita. Bawa pakat-pakat baiki hak ni, baiki demon ni. Demon tu baiki demon tu. Bawa pakat baiki, pakat beringat belaka lah. Kita hidup dalam masyarakat berseni. Ini paling dasar Islam. Allahu Akbar. Ya, salah. Jadi nak ayat kata Nabi satu kali Ustaz dah. Dia peringat pada Aisyah. Jadi seolah-olah Aisyah ni dia isyarat isteri dia hak nama Sofiah. Supaya isyarat kata pendek gendah lah. Jadi tak jangok lah. Lepas tu Nabi SAW nak ayat tu Nabi tak boleh dengar. Kalau apabila dia tahu kata ada benda tu benda hak salah, jadi kelimah Aisyah waktu baik tu jadi nak menghinakan orang. Nabi kata, ya Aisyah, sungguhnya kelimah yang hakmu waktu baik kata pada Sofiah ni, walaupun satu kelimah ya, tapi kalau capuk masuk dalam air laut, nascaya air laut berubah Ustaz. Allah. Nak ayat kata, kita tengok tu cip coy, benda haluh ya, benda kopih ya. Tapi hakikat sebenar adalah di sisi Allah. Fahuwa azim, sangat besar lah dosanya. Tu yang kata bahaya lidah ni. Sebab tu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hak ni hak paling gapo dia panggil kita duduk sini. Siapa yang ada maukih ni selamat. Sebagai dasar lah, sebagai dasar dalam untuk kita nak jaga diri kita. Dalam cakap ni kita ambil hadis ni minta dapat semua. Siapa beriman kepada Allah, siapa beriman kepada hari akhirat, orang yakin kepada Allah, yakin akhirat, nak kecek kena jaga molek. Hak ni pedah dak nah. Pedah ke tak pedah? Tak pedah jangan kecek. Kalau pedah baru kecek. Itu di antara dasar yang hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi pendomen hidup setiap orang Muslim. Ya Ustaz. Itu sehubungi dengan mulut lah deh, sehubungi dengan lidah. Yang laginya sebab masuk neraka banyak Nabi. Ayat kata al-farju. Al-farju ni maknanya berzina lah. Kalau kita tengok lah ni Ustaz deh, sehubungi dengan masalah berzina ni, Allahu Akbar. Jadi boh, supaya aiboh. Di mana gapo kita tengok berita tu buat hari-hari sehubungan dengan berlakunya kumkun, berzina. Siapa kepada pok zina dengan anak pun ada, siapa kepada guru berzina dengan anak murid pun ada. Ni nak ayat kata sangkum kita ni. Jadi nak ayat kata akhlak tak mulia lah, akhlak tak baik lah. Lepas tu kalau kita tengok Ustaz dah, jadi berita tu baik sehari dua bar ni tengok, kita tahu anak. Tahu anak mujur orang temu ada dengan tali pusat, ada semut duk hurung leh. Kok piting sapoh. Gimik wak gi hospital. Wak apa tu? Karena muk tu
tak ada pok pasal tubik anak nah tok laki tak ada berlaku zina lah patu bawa tubik anak nah patu hak tamteng ustaz dah hak tamteng kalau kita tengok berlaku dalam 45 tahun lepas ni 3,000 orang hak ni nak ayat kata sapara satu wat hak dia duk bakar bayi ataupun budak hak tamteng nah 3,000 orang dalam kawasan Bakok lah ni dah tengok bukan 30 orang ustaz 3,000 orang hak dia duk awal panggil banyak hak bayi masuk lepas titik hak demo waktu baik hak pasang waktu baik di klinik nah Allah patu jadi kita berasa sedih lah jadi ada nak wicakan di apa ni di bombing kita kata boleh ada orang Islam boleh ada dalam 3,000 orang tu ya boleh ada lah orang hak nama Fatimah korano nama Maria jadi nak ayat kata anak zina ni tembang temang penuh lepas tu nak ayat kata ni dalil kata sebab apa ustaz dah dia panggil tu sebab hasil daripada orang Tino tu dia tak payah kadang-kadang dia jual tubuh dia dengan harga murah la ilaha illallah tengok tu perakak jual hidup lama ke tepi batas kereta mana nak 1,000 semalam 2,000 ni nak ayat kata ni nak ayat kata dunia dia tak ada ambil berat nah patut kalau kita tengok pula di segi gapo pakaian orang perempuan sebab apa Quran dia royak azaniyatu wazani nah kalau bak curi tu yang mari asariku wasarikatu dia mari zakat dulu kalau bak curi ya biasanya orang yatim lah nah benda curi ni tapi benda zina ni nak ayat kata walaupun dia jadi kru pakai tak lindung orang dah lepas tu apakah lagi orang hak pasal bukan kru orang kerja rungan gapo ni dah lepas tu ustaz dah hak kita heran dalam kedai tu ada hak pasal pakai seluar panduk orang Tino dah lepas tu pakai gapo yang panggil baju hak nampak tekuk hak nampak wah dada subhanallah yang hak weru dia panggil siau apa saya dia siau lut tu nak ya kata ada nah sebab orang perempuan tinggi duk show bagi hak harga mahal dia jadi harga murah mata belia dia hak patut kena gibuh dalam motor kena tudung kena buku dia giduk jajo jadi mah orang panggil mah badai jadi harga 30 kok 40 kok subhanallah ada kalau tukar dengan nasi buku tak apa dah ni hak saya bunyi duka cita lah kadang-kadang kita tengok di rumah-rumah sewa ustaz dah rumah-rumah sewa berlaku benda-benda lah ni mak pak mari tengok tak ada gimana ya ada dah janji ada gi situ ada gi sini subhanallah ni nak ayat kata buku zina ni Islam ni hukum apa ni jadi nak ayat kata dosa besar tak boleh sebab wala taqrabuz zina Allah Taala perakak songkram dengan zina ni sebab Tuhan tahu kata bahaya yang sangat besar jangan kata Tuhan nak apa tak sewi zina Tuhan lagi tak sewi zina Tuhan lagi tiap perkara nak menyebabkan berlaku zina tu Tuhan lagi juga jangan naik tepi batas pun Tuhan tak sewi apa tak sewi jalan sebab takut tepuh di kereta. Pahala ni kalau kita tengok tu di antara panggil dasar Islam dasar Islam dasar yang Allah Subhanahu Wa Taala mana nampak benda kejahatan akan merosakkan kehidupan manusia kehidupan yang bersih manusia fitrah yang bersih manusia ni Tuhan jaga salah. Patut dua perkara yang ada berlaku dalam dunia ni. Perkara yang melalui panggil melalui mulut melalui farad. Dunia mana-mana pun dua perkara ni lah. Tak kira atau bangsa mana, negeri mana pun. Untuk nak mengkhianatkan satu-satu ummah melalui umpamanya melalui retina. Lalu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga benar agama kita, jaga benar Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ata wala taqul jangan haperi. Tak sempat dekat pun tak boleh dah. Apa tak jelajah masuk panggil
berlaku tu jelas dah. Nah, Ya. itu nama dasar Islam. Lalu tu cuba sementara masa yang ada lagi lebih kurang satu perkara lagi. Satu Ya. perkara lagi untuk kita nak menghasilkan akhlak mulia ni. Ya. Satu tadi kata kita kena tahu hukum syarak, tahu hukum berakhlak, mengharamkan benda-benda yang haram, menghalalkan benda-benda halal. Nak tahu situ tu kena mengaji belaka tu. Ya. Mengaji Quran kata rano, hadis kata rano, panggil salafus salih dulu-dulu kata rano. Itu di antara. Lepas tu kalau pasal tak kena mengaji untuk nak menghasilkan akhlak mulia. Di antaranya al-hayatu fi bi'atin salihah. Dan al-hayah fi bi'atin salih. Hidup dalam masyarakat yang kita bersih. Ya. Perlu juga tu. Nak cari tempat bersih. Dan kalau kita bersih, hidup di tempat cemar. Allah, hidup tak hanya hari. Cemar sampai kita lah. Ya. Kalau kita cemar ni dah. Kita hidup tempat bersih, insya-Allah tak berapa hari kita akan bersih supaya masyarakat tu juga. Ya. Di antara kita duduk dalam pondok, duduk tempat-tempat panggil tempat dijaga, ada hukum hakam, ada panggil unek-unek kuat. Tu di antara tempat bersih. Nah, cuba Ustaz Jalil panggil betulkan masalah tempat bersih di antara bentuk mana tu. Ya, sementara kita beri masa 5 minit insya-Allah. Ya. Yalah ni kalau kita nak kira tengok dah. Saya nak oyak satu kisatul haq. Jadi apa? Fatimah mu bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Dia bawa Imam Syafi'i tu baik daripada kampung Huzah di Palestin dah. Semasa Imam Syafi'i umur 2 tahun, dia pergi letak Imam Syafi'i di Rabiang Mekah. Apa? Ni ulama telah pun waktu baik mari ayat kata sebab nak lari daripada singwet lom ti maidi ataupun bi'ah sayyi'ah yang ada di situ nah. Jadi nak ayat kata mu Imam Syafi'i ni supaya ngaku kucing gonggau nganak waktu baik daripada tempat tak molek. Sebab apa tu? Sebab dia tahu kalau duduk situ ya tepat pasang wairung dak isak okok. Sebab pak wairung dak isak dalam getong misal, dak hirup dalam getong lah. Dak sing tu. Berlaku benda tak molek. Nenon cerak dia kata Imam Syafi'i tak selamat. Sebab tu dia buat lari dah. Tu baik daripada Guzah. Guzah ni kita tahulah. Satu kawasan di di bandar Palestin tu. Mak dia waktu baik Imam Syafi'i wak gitok di Rabiang Mekah di Mekah. Cari waris. Suruh Imam Syafi'i ngaji. Sebab Imam Syafi'i jaya dalam menjadi ulama, jadi ketua mazhab, di antaranya lari daripada tempat hak tak molek. Muhim kata lah ni ustaz dah. Kalau tengok lah, kalau kita tengok, dia kena wajib ada orang panggil atau gapo, dia panggil atau supaya muban. Hak pasang dia panggil atau we gapo? Widuk dalam belako tu. Muban mangkung. Anak kita nak panggil atau sing wet long we jadi balah tu. Ingat tak? Saya ingat ada seorang tok guru. Lah ni dia mati dah. Seorang doktor di Galah. Allah yarham. Allah yarham. Jadi nak ayat atau dia nak we jadi apa? Jadi gapo? Perkampungan Islam. Usaha nak jadi perkampungan Islam. Ada sekolah, ada masjid. Lepas tu jadi kampung tu kampung Islam. Apa boleh dia nak jadi balas tu? Sebab dia kata tak selamat anak kita. Kalau kita tak jadi perkampungan kita tu, jadi perkampungan Islam. Jadi kalau kita duduk dalam suasana tak molek, tengok mak Imam Syafi'i. Dia tahu dah kata benda ni dia jakit. Pas kita ingat molek gapo ulama ya ada kecek dia kata bina urrijal as'am min hadmil jibal. Ustaz pun tahu kelimah ni. Jadi dia kata dah kita nak bina manusia nak jadi juruh ni Allahu akbar. Payah makan masa puluh-puluh tahun. Tapi kalau mari maksiat dalam masa sehari ya ustaz dah. Dalam masa sejak
hang je habis halu dah. Hancur. Halu dah. Ni nak ayat kata pembinaan rijal ni sangat susah lebih pada nak merutuhkan gunung lagi. Ya. Tu Ustaz Res bagian nasihat Ya, Alhamdulillah. Nah, inilah panggil di Hmm. antara perbincangan kita. Itu kita kata Imam Syafi'i kalau terkelik pada orang awal-awal sekali iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Rasulullah dalam Mekah, dalam bandar Mekah, tapi setelah penyusul tu dia menyusul luar supaya nak boleh udara mulia, udara molek, bahasa molek, perangai molek. Ya dalam Mekah syirat dah panggil hak tu mari bawa penyakit mari banyak. Nah, duk tempat pusat, tempat bandar ke, penyakit mari setiap juru dunia. Lah tu cara nak bersih nak kena lebih luar, kena lepas daripada masyarakat yang tak bersih tu. Itu di antara kata contoh Imam Syafi'i satunya juga. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas. Nah, alhamdulillah inilah apa yang perbincangan kita pada hari ini barangkali. Cara untuk nak menghasil dua tiga perkara yang kita betul hari ini iaitu kena tahu masalah bab hukum, kena mengaji lah, mengaji bab agama, ngaji hukum hakam agama. Kita tengok ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji tasawuf. Nah, tasawuf mana akhlak dah. Kita ngaji tasawuf tu panggil Imam Ghazali tu, Allah satu kitab besar akhlak penuh dia tu. Allah dah. Lepas tu bahasa ada terjemah bahasa Melayu jelas dah. Bahasa Sia Ustaz WhatsApp pun ada kedak. Nah, tapi kita sakut berakhlak cuba kita cari baca nah. Boleh kita beki diri kita. Kerana kalau kita duduk macam ni barangkali tak selamat lah. Akhlak tak mulia ni tak selamat. Tak selamat iaitu akhlak mulia lah. Perangai molek. Nah, itulah panggil barangkali perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meresahkan kepada pendengar, boleh kita timbang diri kita sendiri. Kata akhlak kita sebenar betul mana, tak sebenar betul mana. Jalan mana kita tak sebenar. Nah, saya minta aku pasal sikitnya bahasa Sia, sekitar 10 minit insya-Allah. Mudah-mudahan dapat mengumumkan perbincangan kita pada hari ini. อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้เราได้พูดคุยในเรื่องของอัคลากที่เป็นประเด็นต่อเนื่องที่เราได้พูดคุยมาแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยในเรื่องของนิยามของอัคลากนะครับความหมายของอัคลากที่แท้จริงเนี่ยที่อิสลามให้การยอมรับนี่มันมีความเป็นมาอย่างไรและก็อย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้เกริ่นในเรื่องของหะดีษรอซูลุลลอฮ์บรรดาหะดีษที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของคนที่อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมอิสลามจริยธรรมที่ดีงามเนี่ยผลลัพธ์และก็สิ่งที่เขาจะได้รับจากหลักการอิสลามอย่างไรบ้างนะครับ2 3 4 5หะดีษที่เราได้คุยมาแล้วนะครับวันนี้เราได้จะมาพูดคุยในเรื่องของวิธีการหรือว่าแนวทางในการที่จะให้ได้มาซึ่งอัคลากหรือว่ามารยาทที่ดีงามเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างเราต้องแสวงหาอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เรามีซึ่งแน่นอนทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเราจะภูมิใจกับอัคลากการปฏิบัติตัวของเราเนี่ยไม่มีใครพอใจหรอกใช่ไหมครับไม่มีใครพอใจว่าฉันเพอร์เฟกต์แล้วเวลาเดินก็ดูโอ้อย่างนี้เวลาพูดก็พูดไม่ถือว่าอยู่บนหลักการตลอดไม่มีหรอกนะครับนอกจากว่าสิ่งนั้นเราจะต้องมาศึกษามาเรียนรู้และก็มานำมาซึ่งปฏิบัติให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของที่สิ่งที่ถูกต้องที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้เราได้คุยในเรื่องของประเด็นหลักๆก็คืออวัยวะ2ประเภทที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือลิ้นกับอวัยวะเพศซึ่งเป็นอวัยวะที่รอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญและก็ระมัดระวังมากนะครับระมัดระวังมากในขณะบรรดาสตรีของท่านเนี่ยยังจะออกจากบ่วงนี้ยังไม่ได้เลยบางครั้งบางคราวนี้ยังมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์ดาวได้นำเสนอก็เพราะเราว่าครั้งหนึ่งเนี่ยไอชะได้เคยให้คุณลักษณะต่อภรรยาอีกคนหนึ่งน่ะที่บอกสัญลักษณ์ถึง
ร่างกายที่ไม่สวยที่ไม่เพอร์เฟกต์มีร่างกายต่ำแบบนี้แต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตำหนิท่านหญิงไอชานี่อย่างแรงเลยนะครับเรื่องการตำหนิเรื่องการอย่างนี้ดังนั้นเรื่องการปากการพูดการจาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากัฟอันฮาดาจงยับยั้งสิ่งนี้ในขณะที่รอซูลุลลอฮ์จับลิ้นของท่านเองนะครับและก็มีหะดีษที่ผมได้กล่าวเมื่อกี้ว่ามันยัดมุลลีมาบัยนะลิฮยัยฮิวะมาบัยนะริจลัยฮิอัฎมุมละฮุลญันนะห์ใครก็ตามที่สามารถที่จะประกันให้กับฉันในสิ่งที่อยู่ระหว่างสองอะไรล่ะสองไม่ถึงว่าหนวดและเคราเนี่ยนั่นก็คือปากนั่นแหละและที่สิ่งที่อยู่ระหว่างสองขานั่นก็คืออวัยวะเพศเนี่ยฉันจะประกันเขาให้ได้เข้าสวรรค์ทันทีเลยนั่นอาจจะบอกว่าเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความโกลาหลในโลกยุคสมัยนี้นะครับยุคสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่ออะไรก็แล้วแต่คนนู้นโจมตีคนนี้โจมตีคนนี้อย่างที่เราได้ประสบอย่างที่เราได้เห็นตามสื่อต่างๆนั่นแหละเนื่องด้วยสองสาเหตุนี้แหละนะครับดังนั้นอัลอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ให้ความสำคัญด้วยเช่นกันอันนี้แน่นอนอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องฟารัดเรื่องอวัยวะเพศเนี่ยอัลลอฮฺมันเป็นบาปใหญ่มากนะครับและผลพวงของการที่ไม่รักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องของแต่ละคนเนี่ยดูสมัยนี้มันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างคนนั้นตรงนั้นข่มขืนตรงนี้แท้งตรงนั้นฝังลูกเป็นอะไรตอนนั้นไปเจอศพไปเจอเด็กไปเจอทารกที่ถังขยะนั่นคือสิ่งที่เราประจักษ์เห็นอยู่ในสื่อต่างๆผลพวงมาจากที่ไม่ได้ยึดหลักการของคำสั่งสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสั่งสอนของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังนั้นพี่น้องที่ได้รับเกียรติทุกท่านครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์บางสิ่งบางอย่างเราได้นำเสนอกับพี่น้องเพื่อจะได้รู้ประจักษ์แจ้งว่าอวัยวะบางส่วนของมันควรที่จะซึ่งอวัยวะต่างๆนั้นที่อยู่กับตัวเราเนี่ยนะครับมันจำเป็นที่เราจะต้องรักษาอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำเสนอวันนี้นี่นั่นคือกับปากและก็อวัยวะเพราะถ้าเกิดเราสามารถที่จะรักษาสองอวัยวะนี้ได้นี่นะครับแน่นอนที่สุดสวนสวรรค์เป็นสิ่งที่เราจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แน่นอนนะครับดังนั้นพี่น้องที่ได้รับเกียรติทุกท่านนะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราควรปฏิบัตินะครับเราควรปฏิบัติเรามีพลังพอที่จะปฏิบัติอย่าละเลยนะครับอย่าละเลยเราสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกพยายามยับยั้งให้เต็มที่นะครับอันนั้นคือเรื่องแรกเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองก็คือทำยังไงให้เรามีชีวิตอยู่ในสังคมที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับสภาพแวดล้อมที่ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเองเนี่ยถึงแม้ว่าบางครั้งเราไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่มีอัคลากที่ไม่ค่อยจะดีงามการพูดจาการแสดงกริยามารยาทไม่ค่อยดีงามเท่าไหร่พอเราไปอยู่เข้าสังคมที่มันมีอารยธรรมสูงอ่ะมันมีจริยธรรมสูงเราก็สามารถที่จะปรับให้เข้ากับบริบทเข้ากับอารยธรรมนั้นๆด้วยนะครับอันนั้นคือความสำคัญการมีชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความจริยธรรมที่ดีงามก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะฝากกับพวกเราว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสังคมที่ว่าเราปั้นไม่ได้แล้วนะอย่างเช่นลูกเราเนี่ยปั้นยังไงมันก็จะเบี่ยงเบนไปทางที่ไม่ดีเอาออกลูกเราไปอยู่ที่มันบริสุทธิ์นะเพราะเราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดเราจะพูดในเรื่องของระดับหมู่บ้านเนี่ยแทบจะหมู่บ้านแทบจะกำปงที่อยู่รอบๆเราเนี่ยหรือว่าอยู่ในแถวบ้านเราเนี่ยอัลลอฮฺหาที่สงบหาที่ปลอดภัยไม่ได้เลยอย่างน้อยนะครับวัยรุ่นในหมู่บ้านนั้นก็ไปดูอะไรล่ะไปเรื่องกระท่อมน้ำกระท่อมนั่นแหละเป็นปัญหาใหญ่เลยตอนนี้เรื่องกัญชาเรื่องไฮโรอีนอันนั้นสมัยก่อนตอนนี้คือเรื่องน้ำกระท่อมนะครับแล้วพอเข้าในวงจรนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะออกจากวงจรนี่แทบจะยากแล้วนะครับดังนั้นใครที่มีลูกหลานเนี่ยพยายามสกัดกั้นลูกหลานแล้วถ้าเกิดเอาไม่อยู่พยายามเอาลูกหลานเราไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นที่มันไกลที่อยู่สังคมที่ดีนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้อง
ฝักฝันต่อไปนะครับitulah apa yang สิ่งหนึ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราได้พูดคุยวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์สุดท้ายนะครับสุดท้ายในการนำเสนอของเราในผิดพลาดประการใดโดยเฉพาะในเรื่องของความไม่ต่อเนื่องในการพูดคุยเนี่ยระบบสัญญาณยังไม่ค่อยดีเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมาอัพเป็นอย่างสูงนะครับขอมาอัพเป็นอย่างสูงนะครับพี่น้องมีจะคอมเมนต์อะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เพื่อเราจะพัฒนาในการพูดคุยหรือว่าประเด็นในการพูดคุยในการนำเสนอของน้องให้ดีต่อไปinsyaallah nah itulah apa yang perbincangan kita pada hari ini barangkali ada kesilapan ada kesalahan apa minta Allah Subhanahu wa taala cucur ampun dan saya Ustaz Abdul Aziz dan begitu juga Ustaz Daud minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada peminat-peminat apa yang kesilap apa yang bagi tersinggung kepada perasaan seseorang. Nah, karena kita cuba nak royak benar hakikat hawa yang sebenar. Bahawa yang sebenar barangkali ada setengah perasaan mana-mana. Nah, itulah Ustaz ada ucapan terakhir. Ya, sikit saya nak sampaikan pada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian dalam ayat satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah perakat dalam 54 suratul had wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim sesungguhnya Allah akan hidayah kepada orang yang beriman kepada jalan yang betul. Jadi nak ayat kata sebenarnya Allah Subhanahu wa taala wajib supaya wajiblah ta Allah ni hidayah pada orang yang beriman pada jalan yang betul. Jalan yang betul iaitu jalan yang sapa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia ada 3 syarat. Nah, ia ada 3 perkara penting. Satunya Allah Taala kata kena ada ilmu. Wal ya'lamal ladzina utul ilma, kena ada ilmu. Batu lepas pada ada ilmu, kena belajar, kena tahu, barulah kita tu fayu'minu bihi, berimeh. Mari berimeh, fatukhbita lahu qulubuhum, barulah ia panggil kata perani hati tu, ia berasa nak taat, ia berokok, ia takwa kepada Allah. Jadi ilmu mula-mula. Nah, we tahu kata hukum ni mari daripada Allah. Allah besar setara mana, baru sedaknya iman, baru berasa nak taat, baru berasa nak beramal, maka 3 syarat ni lah. Jadi nak ayat kata apabila hati tu takwa, barulah Allah Taala hidayah pada jalan yang betul. Maka inilah sebagai bernama kunatam nam ciwit hak kita pada kali ni dan kali seterusnya kita nak usaha we ada 3 perkara tu insya-Allah. Ya insya-Allah. Ya alhamdulillah Allahumma hdina ila sawa'is sabil. Allah SWT minta Allah SWT bimbingkan kami, hidayahkan kita semua pada jalan yang paling lurus. Itu panggil hakikat tujuan asasi kita. Oleh itu perjumpaan kita pada hari ini barangkali kita kena undur diri dulu. Apa yang kita sampaikan minta Allah SWT manfaati kepada saya sendiri dan Ustaz Daud. Begitu juga umum kepada penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita undur diri dulu. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين
وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون